بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinannya kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini untuk menyambung perbincangan kita di dalam 40 hadis dakwah dan tarbiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan sebelum ni kita bincangkan keluhan yang dilemparkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluhan yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arad. Kita kenal Khabbab bin Al-Arad ini merupakan salah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang memeluk Islam ketika di Mekah. Bila kita tahu dia masuk Islam dekat Mekah, ujian dan cabaran dia berbeza dengan orang-orang yang memeluk Islam di Madinah. Dan Khabbab Al-Arad ini dalam Aswar min Hayati Sahabah, gambaran kehidupan para sahabat yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fa Bashar. Dia ceritakan bahawa Khabbab bin Al-Arad ini salah seorang yang berkulit hitam, kemudian memeluk Islam. Kemudian dia bekerja dengan salah seorang usahawan di Mekah, perempuan namanya Sidah bin Abdul Uzza. Jadi perempuan ini menyembah berhala. Dan pekerjaan Khabbab bin Al-Arad ini ialah menempa besi. Dia buat besi tu. Buat besi, buat pedang. Dia buat besi. Bila adik kepada Ummu Ammar, Sidah bin Abdul Uzza ni, Ummu Ammar ni tokek dia, tahu Khabbab Al-Arad ini memeluk Islam, dia arahkan adik dia untuk pergi bertanya kepada Khabbab, Khabbab, betul ke kamu ni memeluk Islam, ikut agama Muhammad, ikut apa yang Muhammad bawa? Kata Khabbab, betul, aku telah memeluk agama Islam. Apa yang dibuat oleh Sidah bin Abdul Uzza ialah membelasah Khabbab bin Al-Arad. Dia belasah tuan, sehingga mana kemuncak dia belasah Khabbab bin Al-Arad ini, sehingga mana dia ambil bara-bara api daripada batu, bukan daripada kayu tuan, daripada batu. Batu tu dipanaskan, dia lempar dekat padang pasir. Kemudian dia letakkan tubuh Khabbab, belakang Khabbab di atas bara api tersebut. Subhanallah. Bila diletakkan di atas belakang Khabbab, dilemparkan bara api tersebut, diletak pada Khabbab. Kemudian Khabbab bangun. Ketika zaman Umar Al-Khattab, di sebelah kanan dia ada tu kursi. Ya Umar kata apa? Bila dia bersyarat dengan sahabat-sahabat besar, kata kursi ni boleh duduk, orang yang layak duduk kursi ni ialah Bilal bin Rabah. Tapi Bilal tak ada ketika itu, dia ke Syam. Dia berhijrah ke Syam kerana tak dapat membendung rasa rindu pada Nabi. Dia berhijrah ke Syam. Tetapi kerana Sayyidina Umar, orang yang layak duduk di tempat Sayyidina Bilal ialah Khabbab bin Al-Arad. Sayyidina Umar kata, Khabbab, cerita sikit apa yang berlaku kepada kamu di awal Islam.
Khabbab tuan, dia buka baju, dia tunjuk pada sahabat. Dia kata, aku tak pernah tunjuk sebelum ni benda ini kepada sahabat lain. Dia buka baju dia, kemudian melihat kulit Khabbab ini melekat kepada tulang-tulang yang berada di belakang. Dia kata, ketika mana aku dilemparkan dekat bara api, ketika aku bangun, sekeping demi sekeping daging aku yang masuk jatuh menyembah bumi. Wallahiyazubillah. Orang ni buat apa tuan? Sampai kena seksa macam tu. Dia nak tegakkan agama Allah sahaja. Nak tegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daripada tidak tercabut daripada hati dia. Tak berakhir begitu. Bila Ummu Ammar datang tokek kepada perusahaan buat besi tu, dia datang, dia tengok Khabbab terlantar, dia ambil cecair besi yang panas tu, dituangkan dekat kepala Khabbab bin Al-Arat. Subhanallah. Ketika itu Khabbab menjerit, jatuh pingsan. Ketika itu, selepas berapa lama dibebaskan oleh sahabat yang lain, di antara Sayyidina Abu Bakar, dan diceritakan bahawa Ummu Ammar Khabbab berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan orang yang siksa kau ini sakit seperti mana aku sakit. Selepas beberapa ketika, Ummu Ammar menderita migrain yang cukup kuat, sehingga mana dia jumpa tabib. Tabib kata apa? Sakit ni boleh hilang dengan kamu hentuk pada kamu. Dia hentuk pada dekat dinding, hilang sekejap. Sakit lagi, hentuk pada dekat dinding lagi, hilang sekejap. Sekali mana dia tak tahan sakit yang amat sangat, dia hentuk pada dia dekat dinding, meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi Khabbab ni yang hebat ujian dia, tiba-tiba tanya Nabi. Ketika Nabi duduk di bawah lembang yang di atas bumbung apa ni, di tepi Ka'bah, dia tanya, ala tansurana, ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Ya wahai Rasulullah, kamu ni tak minta doa kepada Allah ke? Ala tad'u Allah lana, kamu ni wahai Rasulullah tak minta angkat tangan berdoa kepada Allah ke supaya tolong kita yang susah ni? Yang tanya tu bukan orang yang tak pernah kena ujian. Yang tanya tu ujian yang cukup hebat, tapi persoalannya seolah-olah takkan soalan datang pada Khabbab. Nabi fajalasa maran wajhahu faqala, Nabi bangun dengan keadaan mata dia merah. Nabi sebut umat yang terdahulu lebih sekian diuji, digergaji kepada mereka dan sebagainya. Itu Khabbab bin Al-Arat. Ujian yang melanda cukup hebat, tiba-tiba tanya kepada Nabi. Pasti Allah akan turunkan bantuan. Tetapi fitrah manusia, dia minta kepada Nabi untuk didoakan supaya perjalanan Islam ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbincangan yang lepas, insya-Allah. Ini kita tengok hadis yang seterusnya. Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi yang merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ansari, penduduk Madinah. Bila sebut Al-Ansari, penduduk Madinah. Kerana penduduk Madinah ni dia ada dua kaum yang besar, Aus dan Khazraj. Dinamakan Ansar ialah penolong, orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, ketika mana Nabi sampai di Madinah, semua orang berikan, ada yang berikan perlindungan, ada yang berikan rumah. Abu Ayyub Al-Ansari berikan rumah pada Nabi untuk tumpang. Dan ibu kepada Anas bin Malik ni datang bertemu Nabi Ummu Sulaim. Kata, wahai Rasulullah, aku ni tak ada apa-apa yang aku nak berikan pada kamu, melainkan aku ada seorang anak kecil yang, wahai Rasulullah, kamu ambil hadiah ni, kamu buat semualah apa kau nak buat, khidmat ada ni. Maka Anas bin Malik orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis
berkaitan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok peribadi Nabi dihimpunkan di satu kitab. Kita ingat ada kitab dia yang ceritakan peribadi Nabi, Syama'il Muhammadiyah, yang disusun oleh Imam At-Tirmizi. Jadi paling banyak meriwayatkan hadis-hadis berkaitan peribadi Nabi ini Anas bin Malik, kerana Anas ni orang yang sentiasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik qala, katanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia, zamanun, satu zaman, as-sabiru fihim, akan datang pada satu zaman, akan datang kepada manusia satu zaman, as-sabiru fihim, mereka yang bersabar, ala dinihim, atas agama mereka, kal'abidi alal jamri, seperti mereka yang menggenggam bara api. Nabi sebut bahawa ya'ti 'alan nas, akan sampai kepada manusia, az-zamanun, satu zaman, as-sabiru fihim ala dinihim, siapa dia? Manusia ini yang bersabar, fihim ala dinihim, yang bersabar menjaga agama dia. Sabar ni untuk apa? Jaga agama ni. Sabar ni banyak sabar. Ini dengan keadaan ekonomi yang tak menentu, ada juga orang struggle nak survive kehidupan dia, sabar juga. Tapi yang Nabi sebut ni adalah as-sabiru fihim ala dinihim, yang sabar menjaga agama mereka, kal-qabidi alal jamri, seperti mana mereka yang menggenggam bara api. Hadis sahih Jami'ut Tirmizi. Baiklah, hadis ini tuan-tuan menggambarkan perihal dan keadaan manusia akhir zaman. Siapa dia? Mungkin kita. Sebab Nabi gambarkan akhir zaman ini selepas kewafatan Nabi ada akhir zaman. Hadis ini ceritakan tentang perihal dan keadaan manusia di akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian bagi orang-orang yang memegang agama dia. Pada waktu itu umat Islam perlu menjaga agama mereka, dan pada masa sama perlu meninggalkan nikmat dunia yang sementara. Kita nak jaga agama kita, pada masa yang sama kita kena bergelut dengan dunia. Nak tinggal yang mana satu ni? Kalau kita tak pegang agama, kalau kita tak pegang agama, mungkin kita akan dapat dunia. Kalau kita melepaskan dunia, mungkin kita tercecah agama. Maksud dia cabaran yang cukup hebat pada waktu ketika ini. Baik, hadis ini mengingatkan kita bahawa Rasulullah pernah berpesan tentang agama yang akan dilihat sebagai sesuatu yang asing. Mereka yang berpegang teguh dengan Islam akan menghadapi cabaran pada ketika zaman itu, sehingga Rasulullah membayangkan seperti mana menggenggam bara api. Maksudnya Nabi sebut akhir zaman nanti manusia ni nak pegang agama dia seperti mana menggenggam bara api. Almarhum Dr. Fathai Yakan, orang ulama Syria, buat satu buku namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, As-Safinatun Najah fi Hayatit Tu'an, bahtera penyelamat bagi pendakwa. Dia mengunting, ada katakan hadis, ada katakan ulama, al-mu'minu bainal khamsa syada'id. Orang Islam ni dia akan berhadapan dengan 5 cabaran. Yang pertama, al-mu'minu yuhasiduhu, orang mukmin yang dengki pada dia. Di akhir zaman ni kita bertemu dengan orang Islam tapi ada perasaan dengki sama Islam. Kita tengoklah bagaimana negara Islam hari ini dan negara umat Islam, bagaimana satu negara kecil je, iaitu Palestin, yang dikelilingi oleh negara Arab yang majoriti pemimpin dia pemimpin umat Islam. Kita tak sebut negara Islam,
yang disebut negara pemimpin orang Islam, kan? Sebab nak cari negara Islam sekarang ni dah tak ada dah yang betul-betul negara Islam selepas kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Negara pimpinan orang Islam sekeliling dia, bukan nak sebut batu, malah membuat normalisasi kepada Israel. Apa normalisasi pada Israel? Mengakui kewujudan negara Arab Israel. Ada beberapa negara Arab, UAE dan sebagainya, yang sanggup menjadi sekutu kepada musuh yang mengepung, yang membunuh saudara-saudara kita sendiri. Apatah lagi memberi bantuan. Al-mu'minu yuhsiluhu, orang mukmin yang dengki terhadap orang Islam. Ketika mana gerakan Ikhwanul Muslimin menang di Mesir, maka ketika itu mereka melantik Profesor Dr. Morsi sebagai Presiden Mesir. Alhamdulillah, beberapa tahun bertahan, tetapi bagaimana tekanan musuh-musuh Islam dalam kalangan orang-orang Islam juga, sehingga mana berlakulah penggulingan kepada Dr. Morsi. Dan hari ini cubaan-cubaan untuk menghidupkan ruh Islam sebagai sebuah khilafah, apabila dihidup pasti akan dipotong dan dimusnahkan daripada akarnya. Ini cabaran kita. Al-mu'minu yuhsidu, orang mukmin dan dengki. Wal munafiqu yubti'u, orang munafik yang membenci. Wal kafiru yuqatiluhu, orang kafir yang membunuh umat Islam. Orang kafir yang bunuh secara fizikal. Tapi hari ini mungkin di negara kita tak ada pun wal kafiru yuqatiluhu, orang kafir yang membunuh kita tak ada. Tetapi apa yang lebih parah dalam negara-negara jauh daripada negara Arab ini ialah membunuh jati diri umat Islam. Yang benar seolah-olah salah, yang salah seolah-olah benar. Anda tengok kan, baru ni ditangkap seorang lelaki, apa dia? Ni Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran, membunuh jati diri, organ aliran liberal dan sebagainya. Ditangkap seorang lelaki yang berzina dengan 20 orang perempuan. Apa hot daddy. Hot daddy bukan dibaring berjalan tengah panah, apa jalan rendah-rendahan. Dia gelar namanya hot daddy. Dia berzina, dia rakam, dia jual. Dia jual video, tuan-tuan. Amal beli. Jangan tanya saya nak beli kat mana, Ustaz? Oh, kena tangkap. Okeylah, tangkap. Lepas kena tangkap, tengok dalam Twitter, dalam Facebook, apa orang komen dia. Semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan, dipermudahkan urusan. Lepas tu seorang, nama dia Alif. Alif pun ada orang kan, yang menikah dua tu, poligami. Dia kata apa, dua terbalik. Dia kata, aku ni buat benda yang halal. Poligami benda yang halal, tapi bila buat poligami, satu dunia mati. Tak ada tempat dah nak menurut tu. Tapi bila seorang ni buat maksiat, kemudian menunjuk maksiat pada dia, semua orang akan support. Bukan saja dekat Twitter, tuan-tuan. Hari tu makhluk ni, Hot Daddy ni pergi pasar malam, ada video dia pergi pasar malam, orang pakai ambil gambar. Dia lelaki perempuan ambil gambar. Mungkin peminat-peminat dia masa dia beli video tu. Allahuakbar. Tapi maksudnya berbangga dengan ambil gambar dengan orang pelaku-pelaku maksiat. Pemikiran hari ini. Dan orang yang ada pemikiran macam ni, tak payah sebutlah nak memperkasakan syariah lah, tak payah sebut ke dia. Dan tak ada pun dalam kotak pemikiran dia. Sebab apa?
wal kafiru yuqatilu, orang kafir telah membunuh minda dan jati diri orang Islam. Minda dan jati diri. Dulu saya kadang-kadang ada dalam Facebook tu, ada dalam grup, macam grup lah kan, mencari calon isteri, mencari calon suami. Jadi isteri lah kan, perempuan cari calon suami, mencari calon suami. Sebutlah sekian. Salah satu kriteria dia ialah menunaikan solat. Lepas tu orang komen, tunai solat ni bukan benda wajib ke? Betul benda wajib, tapi sekarang ni mesti menjadi kriteria kena tengok anak kita nak kahwin. Sebab berapa ramai orang yang tak sembahyang ni, dan dia tak anggap sembahyang tu benda penting dalam kehidupan. Tak anggap pun. Mesti dalam resume orang nak kahwin tu, anak kita tanya, menantu ni sembahyang. Benda basic pun kena tanya. Sebab apa? Dah tak ada dah jati diri umat Islam. Wal kafiru yuqatiluhu wa nafsun tunazi'uhu. Dan nafsu yang sentiasa menyeleweng dalam hati kita. Yang kelima kata fathayakan, wa syaitanu yudilluhu, syaitan yang menyesatkan. Baik, ini cabaran dia. Yang adalah cabaran akhir zaman tu. Bahkan dalam hadis sahih, Islam akan dilihat asing. Mereka yang berpegang teguh pada ajaran Islam semakin sedikit dan dilihat aneh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing, suatu yang dianggap asing dan ganjil. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dia akan kembali seperti mana permulaan dia, iaitu dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah orang-orang yang asing. Orang Islam ni, kita bila kita berpegang teguh kepada Islam, orang akan pandang kita, betul tak betul ni? Contoh ni tuan-tuan, kita pergi Bukit Bintang, tuan-tuan mari tak pakai macam ni, pakaikan tekak ke, pakai sompiak ke, Bukit Bintang. Orang tengok, Ustaz Pak Haji ni sesat kat sini. Kan? Tak payah Bukit Bintang, kita pergi yang mall besar-besar, tak payah pakai jubah, tak pakai kepiak. Ni budak tahfiz mana sesat ni? Budak tahfiz mana sesat ni? Kita berpakaian dengan pakaian image pun seolah-olah kita bahasa ganjil. Kita pun ubah penampilan kita supaya pun sama dengan masa, sama dengan arus perdana. Orang pakai gini, orang pakai jadi black pula kata. Kita pun bahasa black. Kan? Bagaimana kita nak sebut tentang benda-benda yang lain dan sebagainya. Betul, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'u ghariban. Ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi menggambarkan bahawa mereka yang benar-benar berpegang kepada ajaran Islam akan dilihat asing dan semakin sedikit seperti permulaannya dahulu. Bahkan mereka dianggap aneh dan pelik, tidak selari dengan perkembangan semasa, malah dilihat kolot dan ekstremis. Kita akan dilihat kolot, kita akan dilihat terkebelakang, kita akan dilihat orang panggil ekstrim. Sembahyang ni nampak ekstrim, pakaian kita nampak ekstrim, kan? Bila kita bercakap agama ni, ni orang masjid ni, orang masjid ni orang surau ni. Ni perkataan-perkataan yang keluar. Kenapa? Mereka dah selesa dengan kehidupan yang berada pada hari ini. Dan nak ubah benda tu satu usaha yang, itu keadaan yang cukup mencabar. Baik, bagi menghadapi cabaran fitnah ini, antara cara untuk berhadapan dengan fitnah zaman ini tidak lain tidak bukan ialah kita mesti berpegang teguh dengan petunjuk daripada Al-Quran dan hadis. Yang Nabi pesan pada kita, taraktu fikum amran
tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang sungguh-sungguh, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang kitab Allah, baca kitab Allah, fahami kitab Allah, cuba untuk melaksanakan perintah Allah. Ihfazillah yahfazka. Nabi sebut kepada Abdullah bin Umar, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Pada saat orang telah meninggalkan Islam pada hari ini, kita pegang teguh Islam, yahfazka. Jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang akan jaga kamu. Dan Allah jaga kita bukan seperti manusia jaga kita. Allah jaga kita, Allah jamin rezeki kita. Sebab bila sebut buat kerja agama ni, kan, dia kata, oh, buat kerja agama nak kerja apa? Buat kerja agama ni, kita tidak akan maju, kita akan rugi. Keluar zakat kita akan rugi. Nak masuk Ramadan, tuan, jangan lupa membayar zakat. Bukan sekadar zakat fitrah, zakat harta. Apa ramai yang dia sangkakan wajib ni zakat kepala dia, RM7, RM21 tu tak, kan? Zakat orang buat padi, balik bau ni, balik ke Bagan Serai, Allah panahnya. Tengok orang padi kan, buat padi, orang zaman dulu saya ingat, orang buat padi tu dia masuk dalam gundi, kan? Gundi besar ni, kan? Contoh ada 20, dia ambil 2, dia bagi, okey, cukup dia kira ada 20 guni, 3 guni untuk bayar zakat. Hantar terus ke sekolah agama, panggil sekolah harap, hantar terus. Orang dulu, kan? Dia bayar kambing cukup 40 ekor, 2 ekor dia bagi kepada bayar zakat, kan? Orang yang buat bendang keringat dia tumpah ke bumi pun bayar zakat. Kerja dalam aircon, gaji sebulan 2, 4,000, 5,000, tak wajib pun bayar zakat pendapatan. Mana tuan? Zakat dia dua, zakat pendapatan dan juga zakat simpanan. Zakat pendapatan, tuan-tuan kira gaji tuan-tuan, sebulan contoh 5,000 kali dengan 12, dah lebih dah tu. Nisab zakat kita 24,000, lebih kurang lah 24,000 setahun, kan? Daripada contoh kita dapat pendapatan kita setahun 4,000 kali 12, lebih kurang 48,000, lebih dah nisab dia, kan? 48,000 tolak pendapatan, tolakan pertama untuk diri kita, tengok kalkulator zakat berapa ringgit. Untuk isteri, untuk anak-anak yang 18 tahun, anak-anak yang bawah 12 tahun, tolak semua, lebihan contoh lebih 30,000. 30,000 lebih dah 24,000 lebih. Jadi 30,000 kali dengan 2.5%, tak banyak mana pun. Itu zakat pendapatan. Kalaulah kita ada duit dalam simpanan, dah pencen dah, dapat duit kerja SB, kan? Letak dalam SB, contoh ada 100,000 dalam SB. Daripada tarikh tahun kita dapat KSP sampai Ramadan kali ini, lebih setahun. Lebih setahun duit tu tak gerak. Tak gerak lebih daripada 24,000 contoh. Saya tengok 21 ke 24,000, 24,000. Maka dia wajib kena zakat. ASB dia tidak bayar zakat. Kalau tuan-tuan simpan dalam tabung haji, dia tolak zakat. Dah Ustaz, duit buah bantal kira semua, buah bantal atas shilling semua kira, lebih daripada 24,000 kali dengan 2.5%, kan? Saya ada unit teras pun dikenakan zakat. Ustaz, saya ada emas macam mana cik? Emas perhiasan bagi orang perempuan lebih daripada 800 gram, kalau senang lah, lebih daripada 800 gram baru dikena zakat. Contoh dia ada 810 gram, yang 10 gram dikena zakat. Kalau ada emas 800 gram ni kaya ni tuan. 800 gram ni
1 gram dah berapa dah, kan? Tapi kalau dia ada emas simpanan atau emas pelaburan, contoh dia koin ke, dinar ke. Kalau dinar, 1 dinar 4.25 gram. Dalam fiqh Syafi'i sebut, kalau kita ada emas simpanan yang lebih 20 miskal, 20 miskal bersamaan dengan 20 miskal bersamaan 85 gram. 85 gram. Dia kena wajib kena zakat. Kalau barang kemah 28 gram, barang kemah lain. Kategori dia emas simpanan, emas pelaburan lain. Kita ada gold bar ke, 10 gram, 5 gram, campur-campur lebih 85 gram, wajib dikenakan zakat. Ada orang tak tahu, kan? Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi kata perkara, di antara cara berhadapan dengan fitnah zaman ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, laksanakan perintah Allah, aqimus solat wa atuz zakat, tunaikan solat, tunaikan zakat, memperbanyakkan doa kepada Allah agar diselamatkan daripada segala fitnah, dan memperbanyakkan amal soleh, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga banyak beramal soleh. Beruslah menjauhkan diri daripada fitnah yang berlaku. Ini perangai kita. Semua nak komen, kan? Facebook tu semua nak komen. Jadi jauhkan diri daripada fitnah yang berlaku. Bukan semua perkara kita perlu bahas. Menyertai dan sentiasa bersama dengan jamaatul muslimin yang ada pada ketika itu. Kita lazimi dengan jemaah kita. Kalau ada jemaah masjid, lazimi jemaah masjid. Kerana dengan jemaah masjid ni akan mengikat diri kita. Kita ni tak rajin sembahyang sunat, tapi bila tengok kawan-kawan kita yang sama umur kita banyak sunat, haji tu boleh, gaul dia lagi banyak pada aku, kan? Dia kata, aku tak boleh. Dia pun sembahyang sunat. Bila tengok ramai-ramai yang masjid, kan, haji tu dah mula puasa sunat, aku ni bila nak mula, kan? Mula puasa sunat. Ini orang Syaban, tuan-tuan. Orang Syaban ni 9, 10 Syaban. Orang Syaban 9 Syaban, 10 Syaban. Tapi tuan-tuan jangan nak mula puasa lepas 15 Syaban. Boleh tak hukum dia? Puasa selepas 15 Syaban, kan? Pandangan Imam Syafi'i kata makruh, yang lebih kepada tidak membenarkan. Ada yang menyatakan tak boleh puasa selepas 15 Syaban, kecuali orang yang biasa puasa sunat Isnin dan Khamis. Tak boleh. Puasa selepas 15 Syaban di antara puasa-puasa yang tidak dibenarkan, kan? Kecuali orang yang biasa puasa Isnin dan Khamis, ataupun kalau nak puasa, tuan, puasa sekarang. Kita sempat ada 2-3 hari lagi. Tapi jangan 15 Syaban baru nak puasa. Ada tak boleh, tidak dibenarkan. Baik. Bila kita bersama dengan jamaah Islam, maka ketika tengok ada semangat kita nak musdah diri, memperbaiki diri dan juga sebagainya. Tapi kalau kita bersama kawan-kawan yang jauh dengan Islam, dengan amal soleh, kita akan terikut-ikut dengan corak kehidupan mereka. Memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan istighfar. Sekarang memperbanyakkan istighfar dan memohon keampunan kepada Allah, dan meningkatkan kesabaran sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis yang disebutkan di atas ini. Baik. Dalam riwayat Tabrani, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dimaksudkan dengan asing tersebut? Lalu baginda menjawab, alladzina yuslihuna hinal fasadin nas. Orang yang asing tersebut ialah mereka alladzina yuslihun,
Orang yang dilihat asing itu ialah mereka yang cuba melakukan islah. Islah ni menambah kebaikan. Hinal fasadin nas, ketika rosaknya manusia. Kita nak bawa ruh Islam dalam masyarakat yang penuh kerosakan. Maka ketika itu kita berhadapan dengan ujian. Orang takkan dengar cakap kita, orang akan menolak kita dan sebagainya. Hari ini kerosakan dalam agama banyak berlaku sebagaimana Muslim membawa acuan pemikiran liberal. Ini satu dari manusia rosak agama ni dengan pemikiran liberal. Memakai Islam dengan norma baru yang dikatakan senari dengan arus kemodenan. Nak pakai Islam tapi mesti Islam tu mesti ikut arus kemodenan. Bukan arus kemodenan ikut Islam. Normalisasi. Kan? Akan datang mungkin bincang-bincang dia kata, kita semain Jumaat ni tak praktikal dan produktiviti makin kurang. Apa kata kita ganti solat Jumaat ni pada hari Sabtu, senang sikit dah stop pukul 12, masuk kerja lambat, sebagainya. Jadi pakar bincang dia kata, kita buat solat Jumaat ganti pada hari ni. Tak boleh. Bukan Islam yang mengikut arus kemodenan, tapi arus kemodenan mesti mengikut acuan Islam. Baik. Mereka mempertikaikan hukum dalam Al-Quran, mempertikaikan hukum Al-Quran, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran tidak berlandaskan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak ada pun dalam Al-Quran kata pakai tudung, tak ada. Mana ada Al-Quran suruh pakai tudung, suruh menutup aurat, dia kata. Memandang ringan kerosakan LGBT. Kata LGBT ni human right. Kita kena mengakui fitrah insaniah, fitrah manusia tu kena akui. Jangan menzalimi mereka, kan? Bahkan memperlekehkan undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran yang dianggap keras dan mundur. Dia kata undang-undang Al-Quran ni keras dan mundur. Manakala yang bersungguh-sungguh berpegang dengan sunnah dan mempertahankan Islam untuk memperbaiki masyarakat dianggap black, kolot, tidak progresif, bahkan bercanggah dengan kerangka pemikiran moden. Orang macam ni dianggap kolot, ekstremis, tidak progresif, kan? Begitulah sunnah menghidupkan kefahaman Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati umat Islam dan dalam berhadapan dengan golongan liberal dan juga merosakkan agama. Jadi mudah-mudahan pertama kita doa Allah tetapkan hati kita. Yang kedua, kena mengaji, tuan-tuan. Bila kita tak mengaji, kita tak faham. Bila kita tak faham, kita ikut benda yang tak betul. Itu yang merisaukan kita. Kenapa kita menganggap benda tak betul tu itu yang betul? Sebab dia sesuai dengan zaman. Sedangkan Islam kita begini. Tapi disebabkan jahilnya kita pada satu perkara, kita mengikut acuan pemikiran yang dibawa oleh barat. Normalisasi LGBT pada hari ini, kan? Satu benda yang kita nak bagaimana bawah ni keadaan Qatar kan, apa FIFA bawah ni kan, mempertahankan tak ada unsur-unsur LGBT, sanggup buat apa pun kaedah supaya tak ada unsur-unsur LGBT termasuk dalam orang panggil pertandingan yang berprestij itu, kan? Itulah sunnah. Mudah-mudahan yang pertama kita berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Yang kedua, jom sama-sama kita mendalamkan ilmu akidah. Ini Mu'tazilah moden, kan? Orang tak sebut Mu'tazilah dulu, tapi Mu'tazilah moden, pemikiran moden hari ini, kan? Mempertikaikan hukum agama, mempertikaikan Tuhan, mempertikaikan apa yang digariskan Al-Quran dan sebagainya, dengan alasan-alasan kemodenan dan sebagainya, kan? Kedua, apa tadi? Dalam ilmu.
Yang ketiga, banyakkan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada fitnah. Seterusnya, lazimi jamaah. Ini penting. Tuan-tuan, lazimi jamaah. Hidup dalam jamaah. Jangan kita terlepas daripada tali jamaah. Bila terlepas dari jamaah, sama ada kita ghaflah, lalai dengan diri sendiri, ataupun kita terikut dengan arus kerosakan ini. Dua benda ni. Kalau kita tak rosak dengan arus kemudian, kita rosak dengan tak buat apa-apa. Dua-dua rosak. Istiqamah dengan tak buat apa-apa. Hai istiqamah, Ustaz tak buat, tak pergi benda-benda tu, tapi dia tak buat apa-apa. Tak boleh. Istiqamah ni istiqamah dalam melakukan kebaikan, bukan istiqamah tak buat apa-apa. Istiqamah, saya istiqamah. Istiqamah tak pergi masjid, kan? Istiqamah tak pergi masjid, istiqamah tak baca Quran, kan? Tapi saya tak buat dosa. Saya istiqamah tak buat dosa dan istiqamah tak buat amal. Tak betul. Jadi kalau kita dalam jamaah ni, ada yang ingatkan kita, ada bagi motivasi dan sebagainya, insya-Allah kita selamat daripada apa yang Nabi sampaikan hari ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, dan jom kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, masjid kita buat pelancaran awal. Kita dah umumkan orang nak tadarus Al-Quran, siapa nak infak Ramadan. Kat rumah kita buat pressure. Tahun ni aku nak infak berapa ringgit, kat pada siapa aku nak beri zakat, nak ziarah siapa, supaya mudah-mudahan planning kita tu kita dapat aplikasikan pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an